Okey, saya panggil kedatangan Tengku Ajmal, Saya Doktor. Sofia Hidayu, Saya Doktor. Pak Yusof, Faik, Ramiza, Saya Doktor. Syakir, Saya Doktor. Daniel, Saya Doktor. Akil Hilman, Saya Doktor. Zikri, Zakir. Dia ni tarik diri juga ke? Syekh Muhammad Aika Rizal, Syed Muhammad Aika Rizal, Syafiq, Saya Doktor. Prakash, Saya Doktor. Amirul Asrar Arif, Amin Nuruddin, Saya Doktor. Pavitran, Saya Doktor. Nur Fatihah, Saya Doktor. Natasha Syahira, Basanta, Saya Doktor. Afiq, Saya Doktor. Naim, Saya Doktor. Siti Nur Atika, Saya Doktor. Iza Izati, Syazani, Saya Doktor. Wa Muhammad Imran, Saya Doktor. Amira Syahidah, Saya Doktor. Ashikin, Aida Nadira, Saya Doktor. Noayuni, Saya Doktor. Aznisha, Saya. Fairuz Hafika, Saya. Alisa Sabila, Alis, Asia Datul Afika. Saya, sir. Okey, satu. Siapa yang baru masuk? Zikri. Awak minggu lepas, malam, hari Isnin tak ada Sir. Zikri Zakir mana? Dia tengah ni apa? Tengah masuk tengah ni. Ni lah WhatsApp tengah ni. Tengah WhatsApp. Apa tu kan ni apa? Login WhatsApp dengan connect lah. Connect dengan komputer, laptop. Okey, hari Isnin tak masuk kan? Tak datang. Ya sir. Ada apa? Saya pergi bank buat tawang saya kemaskini BSN untuk ni lah bantuan duit bantuan kemaskini. Apa? BRIM? Bering tahu lah dapat bulan-bulan lah. Bering kot rasanya bering rasanya. Ke badan kebajikan BRIM tak dapat bulan-bulan? Bering lah kot kemaskini sebab nombor baru lah. Itu lah. Okey, yang mana tak datang lagi ni siapa? 1, 2, 3, 4, 5 orang, 6. Panggillah dia orang. Ada 6 orang. 26 campur 6, 32. Itulah 6 orang. Okey, kita sambung yang daripada yang lepas, yang daripada chapter 1, kita sambung yang ni. Yang ni sangat penting untuk awak punya soalan final. Baik, pulse code. Kita tengok pulse code modulation. Dalam banyak-banyak pulse modulation, so kita fokus kepada pulse code modulation. Sebab daripada yang mana proses coding tu datang daripada modulation ni lah. Okey. Okey, daripada nota ni kita akan tengok pada explain the basic concept of PCM. Kerana kita nak solve problem involve PCM. Baik, the most commonly used digital modulation scheme. Okay, in PCM, the variable range of signal voltage. Okay, yang ni the variable range
of signal voltage is divided into label. Okay, semalam kita dah tengok label tu macam mana dapat kan. Daripada M recording yang mana L adalah sama dengan 2 ganda N, dan daripada situ yang bermakna nilai N akan menentukan berapa banyak label yang awak akan buat, yang awak boleh dapat daripada bermakna number of bit yang awak decide untuk guna akan menentukan berapa banyak label yang akan terhasil. And each is assigned a binary number. Kan bermakna kalau 3 bit dia punya binary number dia 00, dia start dengan 00, 001, 011, 011, 100 sampai ke 7111 dia boleh dapat 8. So kalau 4 bit dia akan start 0000, 0001, 0011 sampai berapa? Bila 4, 2 ganda 4 dapat apa? Dapat 16. 8 kali 2 16, dapat 16 sampai yang atas sekali 1111. So dapat 16 label. Okay, kalau ganda tambah lagi ganda 5 dia akan jadi 16 kali dia ada 32. So 000000 00001. Macam tu. Itu dia punya binary number. Kemudian each sample is then represented by the binary number representing the label closest to its amplitude. Bermakna bila point tu pula, bila you ada analog and then you sample ikut time interval and then you akan dapat titik. Point tu dia akan match dengan kod yang mana, yang bahagian label tadi. Okay, so yang tu, and this number is transmitted in serial form. Kemudian dia pindahkan semua dah, bila dah dapat semua tu, total tu kita akan dapat panjang binary number. So ini yang dia akan dikata this number is transmitted in serial form. Alright, in linear PCM, labels are separated by equal voltage gradation. Okay, so mana setiap label yang kita terhasil tu dipisah. Doktor, ada orang nak masuk. Siapa yang baru masuk? Siapa baru masuk? Saya Doktor. Siapa? Amirul. Amirul. Laki-laki. Sekejap. Amirul, Asro, Arif, lagi? Zaki. Okay. Lagi? Aika Riza ni tak ada? Syed tak ada? Lagi siapa? Nutasha Syaira tak ada? Alis tak ada? 28 campur 4. Mana 2 orang je lah baru masuk. Okay, so labels are separated. Ni ayat ni penting. Separated by equal voltage. Bermakna di antara satu label dengan satu label dia punya range. Dia punya range ataupun dia punya lebar jalur, dia punya lebar label tu adalah sama, voltage dia equal gradation dalam beza dalam range yang sama. Okay, dalam range yang sama. Okay, apa yang dimaksudkan range yang sama tu macam ni lah. Dia punya range tu, kalau macam dalam case ni, dia ada 2 label. Satu antara 0 hingga negatif 4 hingga 0 dan 0 hingga 4. So dia ada 2 label. Bila 2 label ni bersamaan 1 bit, dia menggunakan 1 bit. N dia adalah sama dengan 1 bit. Okay, bila N dia adalah 1 bit, so L awak ada 2 label. So bila 2 label, so yang ni ada 2 label. Satu yang ni, satu yang atas, yang bawah. Yang satu yang bawah, satu yang atas. So range di antara label ni sama. Dia punya sama. Itu yang dikatakan dinamakan yang ni tadi. Okay, yang dinamakan yang
ni equal voltage bermakna tadi kalau 4, so dia punya label tu ialah 4 volt. Setiap label tu ialah voltage yang sama, 4 volt. Okey, dalam proses PCM ni dia ada 3 step: sampling, quantization dengan encoding. Okey, sampling ni kita periodically sampling the quantitatively changing analog into voltage and convert into serial or constant amplitude pulse. Bermakna sampling ni ialah bahagian ni lah. Ni ialah sample, ni ialah sampling. Ataupun dengan lain perkataan, dengan lain contoh nak mudah ialah yang ni lah, kita ambil yang ni. Kita ambil yang ni. Okey. Okey. So bermakna kalau garisan biru ni kita samplekan dia. Bermakna dalam untuk paksi T ni, time ni ataupun paksi X ataupun T ni, kita akan samplekan dia punya time interval. Time interval ni kita akan sample. Bermakna untuk dapatkan time interval tu you kena tahu dia punya F frequency, sampling frequency, ataupun kita panggil simbol Fs sama dengan 2N kan. Fs sama 2N, ataupun awak akan dapat Fs sama dengan 1/Ts, so Ts sama dengan 1/Fs. Fs. Bermakna sampling frequency tu kita perlu tahu untuk kita buat dia punya sampling interval. Baik, itu yang dimaksudkan dengan sampling. Itu yang dimaksudkan dengan sampling. Okay. Periodically, bermakna dia ada time interval, period tu. Sampling the continually changing analog input voltage and convert into a serial constant amplitude pulse, PAM. Okay, quantization ni lah rounding off the amplitude yang kita buat label tu. Quantization rounding off the amplitude of flat top sample to a manageable number of label. Okay, kemudian encoding ni ialah kita akan dapat dia punya digital code tu. Determine code of binary for each PAM signal based on their label. So macam mana kita nak buat dulu? Kita dalam case sampling, kita akan start dengan sampling. Sampling ni ada 2 jenis. Satu dipanggil natural sampling dan satu dipanggil flat top sampling. Okay, natural sampling ni dia akan follow bentuk analog signal tu. Tops of the sample pass retain their natural shape, making it difficult for ADC to convert to PCM code. Okay, bila dia follow, dia susah sikit nak menentukan nilai coding tu. Dia punya nilai voltage yang pada point tu payah sikit, sebab tu dia kata difficult for analog to digital converter ni untuk dia punya proses PCM code. Tapi dalam case flat top sampling, input voltage is sampled with narrow pulse and then held relatively constant until next sampling. Mana sekarang dia punya top of the top setiap kan ke sinusoidal tu dia akan flat top kan, dia tak ikut bentuk sinusoidal, tapi dia punya bila dekat point tu dia akan flat kan. Okey, yang ni ialah contoh natural sampling yang mana dia akan follow bentuk analog signal ni. Okey, dia akan follow bentuk analog signal ni. So dia punya sample out tu dia akan follow lah. Okay, setiap sample pulse ni user yang setting dia menggunakan, dia pilih bentuk yang macam ni. So dia akan once the pulse dia akan menghasilkan sample output. Okay, dia akan follow. Yang mana yang belah bawah ni dia tetap akan follow yang macam sample pulse lah. Tapi yang untuk bahagian atas ni, dia punya top ni, dia akan follow analog punya bentuk. Okay, ni ialah kita panggil natural sampling. Untuk case flat top pula, dia akan jadi macam ni. Berbanding sebelah ni ialah natural sampling, yang sebelah ni ialah flat top, yang dia akan flat kan. Bila sampai dekat top tu, untuk setiap bentuk signal ni, signal analog, dia akan flat supaya dia mudah untuk coding. Okay.
Dua-dua cara ni pun dia akan ada error. Sebab dia takkan dapat 100% orang kata dia takkan boleh convert all the analog signal ni 100% seperti mana bentuk information signal yang asal. Okay, dia akan still ada error, dan teknik-teknik ni kebiasaannya dia akan mengurangkan error tu. Error tu dikurangkan. Okay. So lita yang digunakan untuk flat top sampling, dia gunakan lita dipanggil sample and hold circuit. Sample and hold circuit ni dialah transistor Q dan juga capacitor. Dia dua komponen ni dia mainkan adalah benda, dua komponen ni ialah komponen yang penting lah. Okay. Kalau awak tengok lita sekarang dia berserabut macam-macam, tapi awak kena tengok ini ialah asas kepada sample and hold circuit. Kalau dia tambah sekeliling-sekeliling tu dia akan tambah, atau in between ni dia akan tambah juga yang lain-lain tu, tapi basicnya tetap akan sama. Okey, kemudian ni beza di antara natural sampling dan flat top sampling. Okey, pulse signal tu dia ambil PEM sebab dia constant. Pulse signal ni user yang akan pilih. So kebiasaannya dia mengambil PEM punya pulse signal. Pulse amplitude modulation, yang mana dia punya amplitude ni always constant. Okay, so benda ni macam analog modulation, kita ada information signal, kita campur dengan carrier. Kan, carrier tu kita setting, user yang setting. Dalam case digital, kita ada information signal dan pulse signals. Okay, dua benda ni memang asas, perlu ada untuk menghasilkan output. So output tu pula teknik apa yang kita pakai, itu yang membezakan dia, teknik tu. So make sure awak faham bahawa dua benda ni dia takkan berubah. You ada information signal yang natural, yang masuk secara natural, dan you ada pulse signal yang setting by user. User mungkin berubah, pulse signal ni mungkin berubah. Mungkin dia guna pulse width ke, ataupun dia guna PPM ke, PWM ke, dia terpulang. Okay, dalam kes ni kita akan sentiasa melihat kepada PAM. Alright. Okay, sample and hold waveform, kita ada input waveform, information signal, kemudian kita ada pulse, dan yang ni dia nak lebih kepada macam mana lita ni tadi berfungsi, macam mana capacitor, peranan capacitor dalam berfungsi, bekerja untuk sistem ni. Okay, so you nampak daripada bila dalam tempoh pulse ni dia akan charge, and then bila dia habis pulse ni dia akan discharge, dia akan drop ni dipanggil drop. Dia akan, orang kata, dia akan hold ni, dia sebenarnya dia hold, tapi semasa dia hold ni dia akan tenaga tu akan terkurang sedikit lah, dia akan discharge pelan-pelan. Okay, sampai dekat another pulse ni dia akan, tetapi another pulse ni dekat bahagian negatif dekat bahagian negative part. So dia akan discharge, dan dia akan terus hold sampai habis. Okay, ini adalah macam mana lita tu bekerja. Okay, sampling frequency. To retain a high frequency information in analog signal, a sufficient number of sample, okay, a sufficient number of sample, bila sebut sufficient number of sample tu, ialah yang line biru tadi, yang ni lah. Okay, sufficient number of sample. Yang line biru ni lah kita kena decide. Kita kena buat. Kita kena fixkan dia. And then must be taken to adequately represent the waveform. Okay. Dan setiap jarak di antara satu sampel dengan satu sampel tu adalah sama. Sebab tu dia kata adequately represent the waveform. Okay, the minimum sampling frequency is twice the highest analog frequency.
Bermakna Fs awak take note sini, Fs awak sampling frequency adalah sama dengan 2 Fa. Fa adalah analog frequency content of the signal, the minimum. So Fs awak tu nanti kita akan buat sampel. So Fs sama dengan 1/Ts. So Ts awak akan sama dengan 1/Fs. Yang Ts itulah yang awak akan tarik setiap ni line biru ni. So mula-mula awak dapatkan TS. Bermakna TS tu katakanlah dia kata 0.05 second. Bermakna dalam setiap 5 millisecond, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 millisecond millisecond. So setiap ni berjarak 0.5 millisecond. 5. Okay? So awak kena cari dia punya Fs dulu, yang mana Fs adalah sama dengan 2 Fa. Okay, note. Ya, ataupun kita panggil sini Fs adalah besar atau sama dengan 2 Fm ataupun Fa. Fm ni adalah modulating signal ataupun Fa itu analog signal, benda yang sama. Okay, this minimum sampling frequency is known as Nyquist frequency. Okay, in practice the sampling rate is much higher, typically 2.5 to 3 times more than the Nyquist minimum. Sebab tu dia kata the practice sampling rate is much higher. Okay, sebab tu dia kata besar dan sama dengan 2 FM. Right? So Nyquist sampling theorem state that an analog signal is completely described by its sample taken at equal time. Taken at equal time interval, itulah di antara setiap 5 millisecond 5 millisecond contoh. The sampling frequency ataupun sampling rate is greater than or equal to twice the maximum frequency component of the analog signal. So you akan dapat Fs adalah besar atau sama dengan 2 FM ataupun setengah buku dia buat 2 Fa. Okay, Fs sama dengan 2 kali bandwidth of analog signal ataupun 2 B ni. Sebab B ni adalah sama dengan B ni adalah sama dengan FM, 2 FM ke FM awak adalah sama dengan FL, FU tolak FL ke apa semua. Tengok balik dalam nota yang dekat amplitude modulation nanti kita ada B kan. B awak tu adalah sama dengan apa dia dekat amplitude modulation. Tapi ingat Minimum. Apa rasa B? B dekat analog signal tu. Amplitude modulation. B sama apa? Bandwidth of analog signal. Bandwidth of analog signal ni awak boleh refer dekat chapter 2. Okay, B sama dengan berapa FM? Berapa FM? Boleh check balik chapter 2. Okay, and then dapat Fs sama dengan 2B ni. Alright? Okay, refer balik belakang. Okay, if the sampling frequency is not 2 FM sir. 2 FM kan? 2 FM. B tu sama dengan 2 FM. Ya sir, 2 FM sir. So kalau bermakna sekarang kalau 2 FM sini dia akan jadi 4 FM. Tapi betul lah kalau dia kata sama dengan. Sebabnya dia kata dia mesti besar kan. So kalau dia kata 4 FM besar dan sama dengan 2 FM, FM ni sama dengan bandwidth of analog signal. Analog signal ni sama dengan 2 FM B sama dengan 2 FM Ya sir, dekat nota. Kalau macam tu sepatutnya Fs sama dengan B je lah. Tak adalah 2 kali bandwidth analog signal. Okay lah, tak apalah, kita consider sebagai yang ni je lah. Tapi sepatutnya kalau macam tu, kalau B adalah sama dengan 2 FM, dia akan jadi 4 FM lah jadinya sini. FF sama dengan, tapi kalau dia mengambil kira besar daripada sini, betul lah dia kalau sini sama dengan. Okay, kadang-kadang formula tu formula ni dia ada maksud dia. Bila sama dengan, dia adalah sama. Bila dia kata besar, maknanya besar, sama ataupun lebih besar.
So mana dia tak kisahlah kalau dia selagi dia lebih besar daripada 2 FM dia terima je, it's okay. Itu maksud dia. Okay. Okay, if the sampling frequency is not enough higher, tak cukup tinggi, aliasing occurs. Okay, aliasing tu apa dia? Yang macam ni, dia bertindih. Ini FS sama dengan 2 FA. Ni nota, ni buku lain. Dia samalah 2 FM ataupun 2 FA. Okay. So bila aliasing ni dia bila FS ni kurang daripada 2 FA. So dia akan bertindih. Dia kalau bertindih ni dia consider macam ghost. Dia akan, kita akan, kalau TV tu kita nampak bayang-bayang ghost. Macam itulah. Lebih kurang So aliasing cause a new signal near the original to be created. This signal has a frequency of Fs tolak FM. So mana ini kita akan nampak macam another signal. That's why dia macam bertindih. So kita nampak macam ghost lah, ghost. Okay, when the sample signal is converted back to analog by a DA converter, the output will be the alias, not the original signal. So yang dapat hasil tu ialah hasil ghost, bukan yang the original signal. The alias punya result, bukan bermakna result tu datang daripada hasil yang bertindih ni, bukan daripada original signal. Kalau dia sama dengan, dia akan dapat 2 FA, dia akan macam ni, dia tak bertindih tapi dia akan dekat sempadan tu lah. Kalau dia besar, dia akan ada jarak, dia akan ada space in between tu. Okay. Okay, the choice of sampling frequency must follow the sampling theorem to overcome the problem of aliasing and loss of information. Okay, ini bila case FS kurang daripada 2 FM ataupun 2 FA, dan yang ni ialah bila case FS ni lebih besar atau sama dengan 2 FM. So kita ada dua orang kata equation ni. Apabila dia sama dengan, dia adalah Nyquist frequency, dan apabila dia besar daripada ni, dia dipanggil Shannon sampling theorem. Okay. Shannon sampling theorem. Apabila Fs besar dan sama dengan 2 FM, tapi apabila Fs tu adalah sama dengan 2 FM, dipanggil Nyquist frequency. Okay. Yang ni kena ingat Okay. Yang ni kita dah tengok semalam. Siapa yang tak adil tu tak adil lah. Siapa yang baru masuk? Alice. Yes, sir. Kenapa lambat? Terlap kejap. Nutasha Syaira ni dah masuk belum? Dengan Syed. Siapa grup dia? Panggil tengok. Okey. Bab ni penting Kalau awak tak faham, awak blur habis lagi tu. Okey, ni semalam kita dah tengok. Ini adalah salah satu jenis teknik yang mana dia melabel. Label tu ditentukan dia pada in the middle. Dia start daripada tengah-tengah. Okey. Ada lagi satu teknik, dia start daripada bawah. Dia start daripada negative side of the peak sampai positive side of the peak. So yang ni adalah contoh yang mana yang 011 label dia start daripada 0 ni, dia start di tengah-tengah, dan 4 label yang nombor 4 dengan 1 dia start pada tengah-tengah, and then dia ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 label. Okay, dan all this label is put into the coding structure. Okay, 000, 001, bukan dia letak 0, 1, 2, 3 tak. Dia letak 000, 001, 010 dan sebagainya. Okay, inilah satu teknik, tapi kita akan fokus kepada teknik yang satu lagi tu sebenarnya. Okay, ni case sampling. Sampling habis faham? Case sampling, macam mana sampling, faham? Sepatutnya sampling tu dia letak gambar rajah ni kat depan lah sepatutnya ni. Yang ni. Dia letak di gambar rajah depan lah sepatutnya. Tapi nota ni dia, mungkin orang yang buat nota ni, dia cara penyampaian dia nak cerita macam tu, dia letak kat belakang. Dia letak itu example kan. Okay, kemudian bila dah sample, kita pergi quantization. Quantization ni lah yang label tu. Okay, proses
quantization ni lah kita nak menentukan berapa banyak label berdasarkan pada number of bit, berapa banyak label. Okay, we need to encode sebab daripada quantization ni kita akan dapat result coding. Okay, dia berturutan, sentiasa bersangkutan di antara satu sama lain. Okay, we need to encode each sample value with n bit, n number, n bit. Okay, kita nak gunakan n bit ni kita yang decide ataupun kita boleh setting. Kita yang setting of binary value. Okay, ataupun kalau teknik tu datang daripada factory yang set. Okay, bila kita beli je barang, dia dah set awal-awal dah. Dia menggunakan n dia bit, berapa bit of binary value. So bit ni perlu untuk kita menentukan berapa banyak label. Okay, but as the number of bit n is limited, it is impossible to represent each real value of sample input. Bermakna kalau n ni limited, katakanlah n tu kecil lah limited ni maksudnya dia kecil lah, 1, 2, 3 tu kecil lah. Dia agak dari segi accuracy untuk ambil data tu daripada analog signal nak convert kepada digital, dia punya accuracy setiap lengkok dan sebagainya tu dia kata dia impossible to represent the value of sample output. Ni sample output ni ialah hasil yang dah dikonvertkan lah kepada digital. Okay, mana dia sorry, N tu yang log 2M log 2n ataupun log 2n. Okay. Bukan log yelah log n sama dengan log 2m. Okay. Okay. To solve this, we must define a finite set of discrete value called label, which will then be used to represent the value of sample input. Okay. Kita kena dapatkan a finite set. Discrete label ni, bila katakan discrete label ni, kita orang kata macam ni lah, discrete label. Ni pun kita panggil discrete, pecahan label tu. Ataupun kita panggil ni discrete label ni. Label. Maknanya makin pecahan-pecahan tu makin halus, makin mana label ni makin rapat. Okay, discrete label tu yang paling penting sekali. Okay, define the finite set of discrete label value called label. Okay, define finite set yang orang kata yang sesuai lah. Yang finite set ni yang finite set. Then we round off the sample input into the closest label. Round off, the process is called quantization. Round off ni kalau katakanlah point, titik koordinat tu berada di antara label tu dia antara 2 volt ke 3 volt, tetapi point yang awak nak convert tu berada pada 2.5, 2.6 ataupun 2.3, 2.4. So you nak ambil yang mana kan? Itu dipanggil round off. Kalau 2.3 you akan ambil 2, kalau 2.5 atau 6 you akan ambil 3 volt. So 3 volt adalah sama dengan, katalah 3 volt tu yang paling atas sekali label dia 111. So coding dia adalah 111. Kalau 2.3 you akan ambil 2. So 2 adalah coding dia adalah 110. Contoh Okay, di proses quantization. So yang ni kita nak tentukan quantization. Mula-mula kita dapatkan L label ni. Kalau kita tengok pada contoh ni, label awak ni dia menggunakan berapa bit? Siapa nak jawab? Apa sah? Dia menggunakan berapa bit? N dia berapa bit? 3 lah. 3. So you akan dapat 8L. 8 label L akan sama dengan 8. Bila N sama dengan 3, L akan jadi 8. So 0, 1, 2, 3 ni ada 8 label. Baik, kemudian quantize value dengan sebelum awak letak quantize value, awak kena letak voltage range juga untuk setiap label tu. Okay. Example ni dia refer kepada kebiasaannya dia akan tengok pada gambar rajah dulu.
Okey, dalam kes ni dia tak ada gambar rajah, dia assume yang negatif peak dia adalah daripada negatif 2 volt dan dia punya positif peak dia ialah 6 volt. Okey, dekat kes ni bermakna dia mengambil gambar rajah ni lah kot. Ambil gambar rajah ni, okey. Yang ni ialah negatif peak ialah negatif 2 volt dan positif peak dia ialah 6 volt. Okey, dia refer kepada gambar rajah ni. Awak ingat gambar rajah ni? So dekat dalam kes ni kita menggunakan teknik yang negatif dan positif peak. Dia ambil negatif yang bukan yang center tu, bukan yang center. Okey. So bila dia ambil negatif, bila dia ambil label kosong tu dia ialah di antara negatif 2 hingga negatif 1. Label 1 adalah di antara negatif 1 ke kosong dan begitulah seterusnya. Okey. Label 3 adalah sama dengan daripada kosong hingga 1. Label 4 adalah daripada 1 hingga 2 volt. Label 5 ialah daripada 2 hingga 3. Dan label 6 adalah daripada 3 hingga 4. Label 7 adalah daripada 4 hingga 5 dan label 8 adalah 5 hingga 6. Okey. So dia akan refer balik pada ni daripada negatif 2, negatif 1 dan sebagainya. So inilah voltage range. Kemudian bila voltage range ni kita nak dapatkan quantized value. Okey, kita refer balik pada quantized value. Bermakna quantized value dia ialah nilai pada macam mana kita nak tentukannya quantized value. Okey. Okey, kita tengok pada sini. Let's say the output of the sampling are as follow. Katakanlah pada T1, V1 adalah sama dengan 4.4. Okey, awak refer nombor value ni. V1 4.4, V2 4.5, V3 4.6, V3 3.5. Ini dia kata let's say contoh benda ni. Kalau kita nak refer pada gambar rajah tadi, adakah betul V1 ialah 4.4? Okey. Pada T1 ni, kita duk ulang ni. Saya buka satu lagi kot. Okey, pada T1 ialah V1 dengan 4.4, T2 ialah 4.5. Sekejap, saya buka satu lagi lah senang. Okey, yang ni dia kata V1 adalah 4.4 dan V2 adalah 4.5. Betul ke? Pada T1, ni T1, ni T2, ni T3, ni T4. Betul tak? Dia kata 4.4. Okey, 1, 2, 3. Maknanya kalau yang ni dia tak refer pada ni lah sebenarnya tak? Betul tak? 4.5. Tak, dia tak refer pada gambar rajah ni. Yang ni dia memang dia ambil dia assume saja. Sekejap. Okey, sekejap. Saya tukar pada ni lah. Awak tak nampak tadi kan? Awak cuma nampak yang mana tadi? PCM table. Awak tak nampak semua tadi. Okey, sekejap. Okey, sekarang awak nampak yang ni kan? Example quantization. Yang ni awak nampak yang example 2, betul? Betul Ustaz. Ni awak nampak example quantization. Bila saya ubah-ubah awak nampak kan? Tadi saya ubah-ubah awak tak nampak, betul? Betul Ustaz. Saya ni sekarang baru nampak.
Okey, sekarang nilai ni dia tak refer, saya ingatkan dia refer pada gambar rajah ni, rupanya dia tak refer pada gambar rajah. Tapi dari segi, okey, kita boleh assume bila T1, bila masa T sini, T1, dia mengambil, dia assume lah mana-mana gambar rajah, V1 adalah sama dengan 4.4. Apabila T1, 4.4 ni kita boleh menganggap pada titik 4.4 sinilah ada another signal yang mana T1 ialah 4.4 ialah 1, 2, 3, 4. So lebih kurang kat sini. Lebih kurang kat sini koordinat dia 4.4. 4.4 tu dekat sini. So bila dia nak menentukan quantized value ni, quantized value adalah di antara quantized value ni adalah di dalam ruang label ni dan kebiasaannya di tengah-tengah label ni. Tadi kita tentukan label kosong tu pada sini kan. So bermakna quantized value di antara negatif 2 hingga 1 volt. Negatif 2 hingga negatif 1 volt. So dia adalah dia dipanggil 0.5. 0.5 volt. Negatif 0.5 volt. Negatif 1.5 sorry. Negatif 1.5 sini. Okey, yang dia di tengah-tengah dia label tu yang the next ialah 0.5. Di antara 0 dengan 1 ni negatif Yang di atas ni ialah positif 0.5. Yang ni ialah 1.5, yang ni 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 dan 6.5. So awak punya quantized value awak ialah negatif 1.5, negatif 0.5, negatif positif 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5. Okay, faham? Faham? Yang ni table ni awak kena create. Boleh? Yang Boleh. table ni boleh faham macam mana nilai-nilai ni dapat? Okay? Yes, sir. Okay, macam mana voltage range dapat, macam mana quantized value dapat. So bila dia refer pada signal and then pada T1 signal tersebut point dia pada T1 ialah 4.4. So dia akan mengambil quantized value dia ialah pada 4.5 sebab dia hampir. Sebab dalam range 4.4 tu dia lah di antara 4 to 5. So quantized value dia ialah 4.5. So bila you dapat 4.5 ni, you kena refer pula apa another dekat hujung ni you kena letak kod. Okay, yang ni contoh-contoh lain pun samalah. Kalau 4.5, 4.45 dia akan masuk dalam range 4.5. 4.6 pun still 4.5 dan 3.5 ni 3.5. So macam mana nak dapat coding? Coding ialah kita forward tepi ke depan sikit voltage range, kemudian coding. Okey, dekat ujung ni dia akan letak coding. Coding ni ialah awak boleh terus masuk nilai coding ni berdasarkan label ni. Kalau dia start dengan kosong, so you akan start 000. Dia 1, 0, 0, 1 dan seterusnya. Macam ni. Bermakna coding ni, nilai coding ni awak akan refer pada label ni. Dan kemudian baru awak dah ambil hasil daripada tadi V1 quantized value tadi 4.5. So coding ni ialah result dia dekat luar ialah 110. Sir, coding tu refer bit dekat bit lah. Bit kalau kata 3 bit apa ya. Kalau dia 3 bit dia akan 000 lah. Kalau dia 4 bit dia akan 0000. Dia ada 4 bit. Kalau 10 bit dia ada 10 bit lah 0000010 bit. Okay. Memang 10 bit ada masuk. Ada. Cuma dalam nota kita ni kita tak pergilah sampai situ. Kita faham yang ni dan lain tu kita boleh buat. Okay. So kita dah terkedepan pada exercise. Supaya kita nak cepat Okay, kemudian itu dia punya point dia paling besar. Dan awak bila yang dia punya soalan kebiasaannya akan suruh awak buat table ni dulu. Table ni dulu dan kemudian daripada table tu dia ada another table untuk awak punya jawapan. Okay, tapi tak apalah. Untuk case ni kita tengok example ni dulu. Kemudian the number of label available depend on the number of bit used to express the sample value. The number of label given L sama dengan 2 ganda N. So yang ni dia refer balik slide yang sebelum ni.
So kalau L sama dengan, kalau sini L sama dengan number of bit ialah 2, so you akan dapat label adalah 4. Kalau number of bit 3, you dapat 8. Kalau number of bit 8, you dapat berapa? 2 kali 8, dapat apa? 256, kan? 8 bit. 256 label you akan dapat. So bila 256 dia lebih accurate. Dari segi accurate, lagi rapat label tu lagi accurate. Macam awak lukis gambar Raja Potek muka, kalau awak kotak-kotak yang awak bina tu lagi kecil, lagi accurate dia punya muka orang tu yang awak lukis. Kalau awak jenis bukan yang pandai melukis, tetapi awak nak melukis muka orang, awak akan kotak-kotakkan dulu. Samalah konsepnya dalam quantization digital ni. So yang discrete tu. Ya, yang discrete tu. Kotak, bila saya buat kotak-kotak tu yang discrete tu lah. Kan? Okay. Represent the voltage value of each quantized label. Inilah quantization interval ataupun kita panggil resolution. Resolution tu kita tengok dah sebelum ni kan. Dia melibatkan kepada accuracy dan juga pixel. Bermakna quantization interval ataupun resolution ni memainkan peranan. Kalau dia besar, mana accuracy dia rendah dan gambar ataupun ketepatan data tu di-convert kepada digital tu kurang. Kalau dia kecil, delta V ni kecil, dia punya ketepatan dia lebih tinggi. Accuracy untuk convert data tu kepada digital lebih bagus, lebih tinggi. Okay, smallest analog voltage change that can be distinguished. So macam mana nak dapat quantization interval ni? Quantization interval ni yang senang cerita ialah jarak di antara label ni lah. Label kosong dengan label satu ni, berapa dia punya range dia. Okay, itu kita panggil quantization interval. Katanya MX tolak MIN tolak L. Yang mana highest voltage value for the analog signal dan lowest voltage value for analog signal. So L adalah number of label. So macam mana you nak dapat quantization ni ialah awak contoh yang dekat untuk case yang ni. Dia punya maksimum ialah 6 volt dan minimum dia ialah negatif 2. So 6 tolak 2 sama dengan 6 campur 2 sama dengan 8. 8 bahagi dengan 2 8 bahagi dengan L. So L ada berapa? L ada 8. 8 bagi 8 dia dapat 1. So makna 1 volt. Okay. Quantization interval untuk daripada satu label kepada satu label ialah sebanyak 1 volt. So dia akan refer balik pada sini, dia lah di antara ni, dia sebab you dapat voltage range ialah 1 volt. 1 volt dia punya quantization value. Ataupun you refer pada sini quantization interval dia adalah 1 volt. Okay, quantization interval dia adalah 1 volt. So bermakna sekarang so kalau dalam kes ni dia menggunakan berapa number of bit kalau untuk example satu ni. L dia berapa? Hello? Sekejap saya. Yang lain takkan diam je. Alis, siapa cerita Alis? Senyap je dengar. Ada sir. Apa yang tak ada? Saya suruh awak jawab yang ni. Berapa L ni? Berapa number of bit yang digunakan dan berapa L dia? Untuk gambar macam ni. Hidayu? Afika? Aida mana Aida? Ya, saya sir. Apa jawapan dia? Dia guna 2, N tu dia guna 2, lepas tu dia punya L tu dapat 4. L guna 2 dapat 4. Macam mana dia dapat 4? Mana label? Macam saya cakap tadi, dia ada 2 daripada negatif 4 ke 0, 0 ke 4 ke bukan. So ada berapa label sini sebenarnya? Sini ada berapa label? Berapa L?
Ni berapa L ni? L dia berapa ni? 2. So L ada 2, so N ada berapa? 1. Satu je lah. Tapi dalam ni dia bagi 2. Dalam ni dia bagi 2. Mana dia bagi tahu 2? Untuk next slide. Ini example 1. Okey, 2 volt. Alright. Tapi dia, sebenarnya example ni dia kira salah. Sepatutnya dia ada lagi, saya rasa bukan yang ni. Yang ni, dia refer pada ni. Example 1 tu ialah refer pada ni. Tapi kalau dia, sebenarnya example 1 yang ni, yang ini adalah untuk yang ini. Okey? Tapi kalau saya nak tanya untuk hanya pada yang ini saja, ini adalah 2L dan 21N. Okey, kalau base pada sini saja. Tapi tak apalah, since dia boleh mengelirukan sebab awak dah refer ke depan. Tapi kalau awak hanya refer kepada slide ni, yang macam mana saya tanya tadilah, kita dapat 2L aja dan N adalah sama 1. Okey. Sekarang ni, ini dah cerita lain lah tau. Kalau nak ikutkan cerita ni dengan cerita ni sebenarnya kisah yang berlainan. Tetapi dia ambil basic daripada 4 hingga negatif 4 volt tu. Daripada negatif 4 volt ke 4 volt. Bukan terbalik. Kalau awak kata daripada 4 volt kepada negatif 4 volt adalah terbalik. Sepatutnya daripada rendah kepada tinggi. Okay? Bila bercakap dalam meeting ke apa-apa ke, awak akan bercakap daripada negatif 4 volt ke 4 volt, bukan sebaliknya. Okay, let's say we use 2 bit per sample. Let's say, yang mana ini dah kisah lain lah. Let's say we use 2 bit per sample, thus kita dapat L sama dengan 4, therefore quantization interval awak akan dapat 2 volt. Bermakna dalam range setiap 2 volt awak akan dapat satu label kan. Thus we can say the minimum value in label is 2 volt. Next step is to view out the PCM table, find the voltage value for each label, the middle voltage for each quantized label. Okay, the middle voltage of each quantized label tu kita jadikan dia sebagai quantized value. Kan, quantized value kan. Kita namakan dia quantized value. Okay. Kemudian quantization value pula, macam mana kita nak menentu. Walaupun dekat sini saya dah ceritakan macam mana you dapat quantized value ni. Kan? Dia adalah di tengah-tengah of the voltage range ni. Tetapi ini ialah untuk confirmation nilai quantized value awak. Untuk confirmation quantized value awak. So pada V0 berapa quantization value? Nilai quantization value yang awak dapat tadi kat sini ni, yang ni tadi, setiap nilai ni dikira dengan cara yang macam ni. Okay, V0 M mix, M min campur delta V per 2. Kan, delta V tu awak dapat dekat sini tadi. Okay. And then you akan dapat setiap dia punya quantized value ialah negatif 3 volt. Kan? Negatif 4, min dia negatif 4 campur 2 per 2. So negatif 4 tolak campur 1 dapat negatif 3. So quantized value for label 1 is V1, label 1. Yang ni lah V0 ni lah label kosong. Ataupun kita panggil label kosong lah. Yang ni lah V1 ialah negatif 2. Campur 1 sama negatif 1 volt. Calculate quantized value for label 2 and 3. So macam mana awak nak calculate? Sekarang awak calculate label 2 dengan label 3. Untuk kes yang ni lah, untuk kes yang ni. Macam mana? Ni dapat apa? So V2 awak tu akan sama dengan dengan apa? Kosong ke sir?
Ya, 0 campur 1, so you akan dapat 1 vote. The label 3 sama dengan 1 campur 1, 0 campur 1, you akan dapat 1 vote. Dan V3 awak akan dapat daripada berapa? Dia punya mean dia ialah daripada negatif, bukan negatif, positif lah. Positif, negatif 2. V min dia ialah negatif 2, 0, and then dia akan start dengan 1. 1 campur 1 dia akan jadi 1 ke 2? 2 lah. 2 campur 1 akan jadi 3 volt lah, betul? Yang V3. Kan? Sebab awak start dengan negatif 4, kemudian V2 ni 2, bermakna dia setiap tu 2 volt range dia. So bermakna V2 adalah sama dengan 0 campur 1 dan V3 adalah sama dengan 2 campur 1. Betul tak? Betul sir, betul. Okey, yang lain faham tak? Zikri Zaki faham tak? Sir, level 3 tu start 2 lah, start 2 volt lah. Ya, start 2. So dia akan jadi 2 campur 1 lah. So dia akan jadi 3 volt. Dia punya quantization value. So next can build up our PCN system and determine the voltage range value for each label. Apa ni, Amir siapa? Amir Farhan, bukan Amir Farhan. Siapa? Yang triple A tu. Bukan triple H, triple A. Saya doktor. Amirul, Amirul. Faham tak? Tak faham masa. Apa yang tak, awak ni dengar ke tak dengar? Saya Lepas tu dengar. bila awak tak faham, awak diam Saya tak faham. Sebab apa dia Apa yang awak tak faham? V1 1. Macam mana? V1 tu saya tak faham yang ni, yang V1 tu dia saya tak faham yang tu saya. Okey, yang ni awak faham negatif 4 ni? Negatif 4 tu sebab ambil min tu kan. Okey, yang negatif 2 ni? Negatif 2 tu yang tu saya tak faham. Dia ambil range, dia untuk okey, sekarang benda ni ada L ada 4. Sekarang L kita ada 4. sebenarnya okey, L ada 4. Bila L ada 4 label, cuba awak buat table daripada mana dia start? Dia start daripada negatif 4, kemudian the next label negatif 4 ke negatif 2 satu label. Okey, daripada negatif 2 ke 0 satu label. Okey. Daripada 0 ke 2 satu label. Okey faham. 2 ke 4 satu label. Betul tak? So sekarang you faham? Faham. So mana dapat negatif 2 ni faham? Faham. Okey, V2 tu sekejap. Negatif 4 ni 0 2 je. Okey. V2 dia start daripada mana? Sama dengan V2, cuba awak V2 sama dengan V2 tu kalau bawah sekali tu V1 ke V4 je? L1 ke? Dah lah, awak ikut turutan ni lah. Dia start dengan V0, kemudian V1, V2 dia akan start jadi jamak sama dengan apa? V2 sama dengan negatif 2 je? Okey. Kenapa negatif 2? 4, jadi negatif 4, negatif 2. Lepas tu kosong kan saya? Yelah, berapa jawapan awak? Saya nak tahu jawapan awak tu dulu. 2 je. Okey, kenapa dia 2? Apa calculation awak? Macam mana awak dapat 2? 2 sebabnya kan tolak tu. Sekejap je. Sekejap. Ada benda dalam rumah. Okey, semula saya. So V2 dengan V3 awak ni berapa? V2 tak nampak lah saya blur sikit. V2 tu okey, V3
V0 ni awak nak faham? V0 ni. V0 tu sebab hasil tu kan sir? Yelah, hasil ni awak faham macam mana dia dapat hasil ni? Saya faham yang sampai dekat yang V1 tu. Yang saya bela lagi V1 tu sir. Tak tahu kenapa saya bela kan. Awak yang label tadi awak tahu apa? Ada berapa label? Level ada 4. Okey, setiap label tu daripada voltage mana ke voltage mana? Itu saya tahu voltage mana ke voltage mana tu. Okey, maksimum dengan minimum ni awak faham? Faham sebab dia ambil yang peak tu kan. Peak dengan So, berapa nilai maksimum? maksimum tadi 4 Minimum? Negatif 4 dia bukan? Okey, kemudian dapat 8/4. 8/4. Sekarang label awak ada 4. Setiap label tu dipisahkan sebanyak Sebanyak 4. Sebanyak 4. Ini apa ni? Untuk apa ni? Ni 2 volt. Kenapa kita cari yang ni? 2 volt ni kita carikan untuk apa? Cari saya tak tahu cari apa. Awak daripada tadi tak dengar ke? Tak Saya dengar? dengar tapi saya tak faham sebab semalam saya masuk lambat. Bila tak faham awak diam Dah banyak-banyak dah sampai sini saya terang, lepas tu bila panggil baru nak tahu faham ke tak faham. Yang lain-lain apa cerita yang lain-lain? Apa cerita yang lain? sir. Naim apa cerita Naim? Okey sir. Okey. Macam mana awak dapat ni? V2 apa? Naim. 2 sir. V2 2 macam mana awak dapat 2? Ceritalah macam mana awak dapat 2. Kan kalau awak cakap 2 ni kan boleh spontan je cakap. Baik. Kalau ikut pada gambar rajah ni awak faham? Amirul. Faham je? So bila gambar rajah ni, kalau refer pada gambar rajah ni, macam mana awak nak dapat V2 ni? V2 dan V3? Refer pada gambar raja tadi. Gambar raja tadi tak sir? Tengok balik. Bukan awak tak download ke nota yang saya suruh download dalam kalam? Ada. Saya guna phone je. Laptop saya, charger saya hilang. Banyak tu masalah. Sekejap saya screenshot tak. Okay. V. Okay. So berapa V2? V2. Sekejap sir, saya V2 awak akan ambil yang mana? Label mana? level 1 sir. V2 ni. Kita dalam nota ni dah ada V0, V1. V0, V1. Itu? Dia ambil negatif 2. Jadi dia bukan kosong lah. Okey, lagi? 0 sampai? 0 sampai 2. 0 sampai 2. 0 sampai Okey, 0 sampai 2 volt. Okey, kemudian? Lepas tu, tadi saya ambil yang, okey. Lepas tu kita 0 tambah 1, jadi 1. Bukan sir? 0, V2, jadi V2 nya dapat apa? 1. 1 volt. Okey, V3? V3 tu kita ambil 2. Jadi 2 tambah 1, 3. So 3 volt. 3 volt. Okey, Naim, faham? Naim, Ya tu. faham tak? Mula sikit tu. Lepas ni awak tanya Amirul. Sir. Sekejap sir, Taufan sir. Awak faham ke awak hafal?
Apa sir? Awak hafal ke awak faham? Saya faham tak? Saya cakap ni ada taufan dekat Ada taufan kat mana? kat ni KK. Ha? KK. Dekat college. Awak kat Kota Kinabalu ke? College sir, college. College? Ha. Ada taufan? Angin kuat. Sorry tadi ada benda terbang masuk dalam rumah. Alah, setakat kertas plastik biasa lah. Teruk betul ni sir. Saya pun dekat kampus, dekat Pekan juga, tak ada apa-apa pun. Gambang. Awak kat Gambang? Saya kat Gambang. Duduk dalam bangunan tak runtuh lagi kan? Tapi banyak benda masuk dalam rumah. Okay, next kita sambung kita kena habiskan yang ni. Okay, so yang ni dia punya label ni. So mana bila calculate value label 2 dan label 3 ni, macam tadilah, so V2 you akan dapat 0 campur 1, so you akan dapat 1 volt. V3 sama dengan 2 campur 1, you akan dapat 3 volt. Kemudian daripada situ, daripada situ kita akan dapatkan dia punya kod, PCM kod dia. Okay, dan kalau kita tengok pada gambar rajah ni macam ni lah. So, dekat bila dalam pada sini, berapa coding, label kosong ni berapa kod, dekat berapa kod dia? Dia Kosong. dengan kosong, since dia guna berapa bit, N sama dengan berapa bit? 2 bit, so you akan dapat, you start dengan 0, 0. Label 1, 0, 1. Label 2, 1, 0. Dan label 3 ialah 1, 1. Betul? Faham Amirul? Faham sir. Naim faham, Naim? Awak punya coding tu awak, Naim, Ya, dah. faham tak? Faham. Apa yang faham? Dia ikut table je. Dia ikut label ni, kenapa dia punya coding hanya ada 2? Sebab interval tadi. Tak, kenapa coding tu hanya ada 2 bit? Kenapa coding dia bukan 0000, tapi kita buat 00 saja? Kenapa? Ataupun sini 001, bukan 00001, bukan? Kenapa? Kenapa Naim? Kenapa Amirul? Sebab 4 je. Sebab 4? Apa pula sebab 4? Kenapa pula sebab Level 4? dia, maksudnya level tu, N tu ada 4 lah. Kena kan saya tadi 2 kuasa 2, 4 macam tu. Sebab Betul. number of bit tu 2. Number of bit 2. Okay? Sebab number of bit tu 2. Okay, Naim. So saya boleh trace yang awak selama ni meniru jawapan. Okay, soalan kuis ke, soalan test ke, boleh nampak lah daripada sini. Alright, kemudian kita pergi ke depan. Kemudian kita ada quantization error. Quantization error ni bila yang mana-mana point yang diambil, bila yang dalam kes dia menggunakan flat top sampling, okay, jenis-jenis sampling yang digunakan flat top, dia akan ada error, dia tak akan dapat orang kata exactly dekat point yang dia nak convert tu. Okay, quantization error ni macam mana dia dapat ialah resolution bagi dengan 2 ataupun quantized value tolak original analog signal. Kita dapat quantization error. Tapi resolution tu tadi adalah datang daripada sini. Inilah resolution ataupun dipanggil quantization interval ni. Okay? Ataupun slash resolution. So bermakna quantization interval ataupun resolution tu adalah sama dengan delta V. So dekat sini walaupun dia tulis resolution, awak boleh letaklah delta V per 2 juga. Okay. Contoh kat sini dia tak ada bagi tahu resolution QE sama dengan per 2 ataupun quantized value tolak original analog signal. Okay, sekejap. Sorry.
Selain daripada equation ni, QE resolution bagi dengan 2, untuk dapatkan QE, dekat sini dia bagi tahu ni kan, quantized value tolak original analog signal. Jadi kalau kita refer balik kepada belakang, kita dapat quantized value daripada nilai sini, quantized value adalah 4.5, 4.5, 4.5, 3.5. Yang ni ialah original, yang ni ialah sampel ni ialah original signal. So mana quantized value tolak yang ni, mana 4.5 tolak 4.4, dia punya QE adalah 0.1. Okay, untuk yang case yang ni V2 4.5 tolak 4.45, so dia akan dapat 0.05. Itu ialah QE. Okay, itu yang dia bermakna daripada table ni, apabila disuruh cari QE, awak hanya tolak dia punya nilai quantized value tolak original signal. Okay, original signal. Bermakna original signal ni ialah point yang dekat setiap point yang contoh dia ialah point ni lah. Setiap point ni. Point ni lah original signal punya point. Tetapi quantized value dia lain. So quantized QE adalah quantized value tolak original signal. Alright, boleh faham? Boleh ya? Alis mana Alis? Alis? Ya sir, boleh sir. Okay. Yang ni dekat dia tunjuk quantization error. Itulah QE, quantization error. So mana quantized value tolak original signal sampling time sample value 2.3. Ni. Quantized value tolak 2.5 tolak 2.3. So dia dapat 0.2. Yang ni lah quantized value 3.5, sample value pun 3.5. So quantization error ni tak ada. Okay, boleh Maksudnya error tu tak lebih 0.5 lah. Mana? Error biasanya tak lebih lah 0.5. Tak pasti, dia tengok juga. Dia tak akan lebih daripada 0.5. Sebab bila quantized value tu awak daripada tengah-tengah tu separuh. Tetapi kalau dia punya label tu besar, dia punya range of label tu besar, katakanlah 1 ke apa ke, boleh juga lebih 0.5. Okay. Contohnya kalau macam yang example ni, awak punya label awak ialah quantized value awak ialah quantized value awak ialah antara negatif 4 hingga 2 ialah 3. Mana 1 volt. So dia boleh lebih daripada 0.5. Kan? Betul tak? Nampak Zakir? Dia boleh lebih daripada 0.5 kalau range label ni besar. Kalau range label tu kecil, tak adalah, dia tak akan lebih daripada, dia bergantung kepada range of label ni ataupun kita panggil quantization value ni, ataupun kita boleh ambil ni apa delta V ni. Delta V ni tadi apa? Quantization interval. Quantization interval ni kalau dia besar, mana dia akan lebih daripada besar lah jadinya. Error tu jadi besar lah. Kalau quantization ni kecil, quantization interval ni kecil, dia akan jadi kecil lah. Itu efek dia. Okey, kemudian kita pergi kepada dynamic range. Sebelum ni dekat nota 4.1 kita ada resolution, dynamic range dan signal to noise ratio kan. So dynamic range macam mana dikira ialah Vmax bagi dengan Vmin ataupun sama dengan Vmax Min tolak delta interval ni sama dengan 2 ganda N. Okay, 2 ganda N. So mana itu ialah dynamic range, the quantum value, the maximum voltage magnitude and the DSC and number of bit PCM. Ini ialah didapatkan macam mana dapatkan dynamic range, the ratio of the largest possible magnitude to the smallest other than 0 magnitude that can be decoded by the digital to analog converter in the receiver. Okay, type of quantization, kita ada linear uniform quantization, equal space quantization label, equal space. Bermakna setiap quantization label tu, setiap label tu punya quantization
dia equal, sama. Tapi dengan non-linear ni dia tak sama. Quantization is not evenly spaced. Reduce overall signal distortion. Okay, so macam mana yang dikatakan equal dengan tak equal ialah dekat bahagian kiri ni ialah uniform quantization dan yang belah kanan ni ialah non-uniform quantization, mana label dia dekat ni tak sama. Dekat yang lain-lain, yang belah kiri ni uniform quantization ni awak boleh nampak label dia sama, quantization interval dia sentiasa sama. Yang dalam kes ni quantization interval dia tak sama. Okay, so dia panggil uniform dengan non-uniform quantization. Okay, to improve non-uniform, to improve SNR ataupun SQR, signal to noise ratio ataupun signal quality, quantization ratio. Okay, signal quantization ratio SQR ni. Okay, more label is available for low label amplitude compared to high amplitude, increase SNR for low label amplitude and decrease SNR for the higher amplitude. So yang ni dia cerita lah apa dia. Analog impression is done to the input signal before sampling and quantization at the transmitter. Expansion is done at the receiver. Yang ni expansion dengan compression ni. Compression dengan expansion ni kita ada cerita ke pada dalam, tak ada kot. Dia panggil compending, compression dengan expanding. Yang ni ialah untuk case bila non-uniform quantization. Compending, non-uniform are difficult to make and expensive. Itu dia punya kelemahan dia. Ini contoh linear input dengan output, yang mana bila dikatakan linear ialah quantization ni dia sama. Ini ialah quantization signal, quantized signal. Bermakna dia punya tingkat tu ataupun interval dia tu adalah sama je, dia dipanggil linear. Alright? And then bila dia ada cuma dekat ni dalam ni pun ada juga error, quantization error, dan macam mana dia dapat daripada error tu dia dapat positif negatif 1/2 LSB, lower sideband. Okay, kat sini. Ini ialah contoh dikatakan linear input output transfer curve. Dia ada katakanlah output di dalam ni analog signal dan macam mana dia nak quantizekan dia untuk linear signal yang macam ni. Okey, ini adalah contoh 2. Sekarang contoh 2 katakanlah dia kata menggunakan 3-bit system, PCM system. Bila 3-bit PCM system ni, apa dia? Dia menunjukkan apa? Using 3-bit PCM system. Amirul, apa dia? Maksudnya kita akan gunakan apa? Yang tadi tu 2/3 tu. N lah, N. N tu. N tu apa? Number of bit. Number of bit. Okay, so bila dia 2/3 dapat berapa label? 8. 8 label. So sekarang label awak akan bila buat table, awak akan buat daripada mana ke mana? Ada bawah ke atas. Bawah ke atas. So mana dia akan start daripada? -5. -5? Oh, start pada tu, -2. -2. So -2 hingga? -2 label sampai kosong 6 tu. Sampai 6. Okey, label kosong akan start daripada? -2 ke 1. -1. Okay. So okay, instead awak nak cari yang ni, dia kena cari awak kena start dengan yang macam ni lah. Ataupun kalau awak nak start terus table, atau awak buat table dan awak nak confirmkan dia punya quantization interval, awak kena cari macam ni. Ini just untuk confirmation bahawa quantization value awak tu ialah betul. Okay, kat kiraan ni. Kiraan ni ialah untuk menentukan quantization value awak tu. Okay, you akan dapat bermakna sekarang setiap label tu jarak dia adalah sebanyak 1 volt. Setiap label kosong 1 volt dia punya range dia. Label 2 pun 1 volt, 1 volt, yang atas sampai ke label 7 pun semua pun beza dia 1 volt, 1 volt, 1 volt, 1 volt, 1 volt. Okay, so nilai untuk volt B0 label kosong adalah sebanyak negatif 1.5. Calculation ni faham ni Amirul? Faham saya. Faham. Okay. Naim, apa cerita Naim? Awak faham dah ke tak?
Baru faham saya. Baru faham? Okey. Mana Afiq? 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 Ya, Doktor. Awak buat apa? Tengah tengok ni lah. Awak faham yang ni? Okey, sekarang letak berdasarkan kepada gambar rajah ni, cuba letak nilai kat sini dalam ni. Walaupun dia dah ada ni. Tapi awak cuba letak sendiri dan compare lah betul ke tak betul dengan awak punya tu. Kemudian dia nak dapatkan encoding. Encoding dia, awak letak table tambah lagi dekat ujung tu coding dia, dan awak letak coding ni berdasarkan pada 3 bit tadi, 0000101 ni, dan daripada sinilah awak akan start letak dia punya value. Dan sepatutnya selepas table ni, dia akan pergi kepada table ni. Ni, dia akan pergi kepada table ni. Okey, bermakna awak sebenarnya kena buat 2 table. Satu table ni dan satu lagi ialah table jawapan dia. Sampling time 2.5. Okey, sampling time tu awak kena dapat lah. Macam mana nak dapat sampling time? Okey, ni ialah sampling time. So sampling rate ialah pada 400 Hz. Dan dekat example depan tu dia tak bagi tahu pun kan. Dia bagi tahu ke? Awal-awal dia tak bagi tahu kan? Yang ni dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu berapa frekuensi yang digunakan untuk signal ni, betul tak? Yes, sir. Dia tak bagi tahu. Kemudian dekat example yang ketiga ni baru dia bagi tahu. Baru dia bagi tahu ni. Okey. Sampling rate TFS sama dengan 1/TS apa semua ni. Ini ialah formula dia lah. Kemudian baru dia, let's say the highest frequency adalah signal FM is 200 Hz. So bila FM adalah 200 ataupun FA sini, you akan dapat FS sama dengan 400. So bila dia menggunakan since the system a 3-bit system, so FB awak adalah FS kali dengan FN sama dengan 1000. Inilah FB. FB ni ialah apa FB? Dekat chapter 1 hari tu dia bagi tahu apa FB. FB sama dengan FS kali FN. FB ni apa? Aida ingat? Bitrate. Apa dia? Bitrate. Frequency bandwidth. Bitrate. Okey, frekuensi bitrate. Frekuensi bitrate adalah sama dengan ni, tetapi bila kita nak cari interval, kita hanya menggunakan FS ni saja. So, FS awak adalah sama dengan 400 dan TS awak ialah 2.5 millisecond. Bermakna setiap that does at every 2.5 millisecond is sample. The original adalah single sample. So, you dapat sini 2.5, 5, 7.5. So, every 2.5. So daripada sini awak akan create table ni. Inilah create. Bermakna untuk example ni awak kena prepare table ni dan juga table ni. Table ni ialah jawapan kepada table ni senang. Table ni senang nak prepare. Table ni awak kena pandai. Pandai pilih sample value ni, kena pandai pilih. Okey, pada 2.3, so nilai kuantas value ni awak akan ambil daripada nilai table ni. Dan yang lain kod ni awak akan ambil daripada table ni. Yang ni awak kena calculate. Yang ni tolak yang ni. So inilah jawapan. Okey, finally sampai 30 ni, sample value sama dengan 30 microsecond ni. Ni microsecond betul microsecond yang ni patut millisecond. Silap lah. Jawapan dia silap. Patutnya millisecond bukan microsecond. Okay. So bila dah dapat coding tu 1010, semua coding ni awak keluarkan, tulis kat bawah. Berapa dia punya result. Okay. 100 101 berapa bla 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 sampai yang 30 ni. Okay. Kalau yang 30 ni berapa dia punya coding dia? Katalah ni 30. Okay. Berapa nilai dia? Berapa nilai yang awak akan ambil? Amirul? Maksud saya macam ni? Yelah pada 30 ni, T sama dengan 30 ni berapa? Berapa data ni?
Nak bit ke apa sir? Saya tak faham soalan saya. Ni lah nilai vote ni, berapa nilai Nilai vote ni? vote dia. Oh, okey. 5, 4, 3 lah. Sekejap. Tak nampak. 2 1, 2, 5, 3, 4, 3, 2 point berapa? 2.5. Tak sure, tak nampak. Katalah 2.8 lah situ Katalah 2.8. So bila awak masukkan sini 2.8, sample value ialah 2.8. Quantized value dia berapa? 2.5. Quantized value dia ialah 2.8, so you akan ambil 2.5. So 2.5 dekat sini 2.5. So PCM code dia berapa? PCM code tadi kita ambil ni 100. 100. Okey, 100 dan quantization area dia dapat 0.3. negatif. Negatif. Negatif 0.3. Negatif So 0.3. inilah tabelnya. So mana dekat sini ialah satu yang penting ialah PCM code ni 100. So bila awak dah dapat semua PCM code ni, awak tulis dekat bawah dia punya result. Okay. Ini okay. Sampling Shannon, okay. Kita panggil cara yang kita buat ni ialah dipanggil Shannon. Kat ni kita bagi tahu kat sini tadi kan. Shannon masa ni tadi. Shannon frequency theorem. Shannon. Okey, yang ni teknik yang ni kita pakai ni Shannon maksudnya. Kita panggil Shannon ataupun standard. Tapi yang kita tengok sebelum tu, yang ini kita panggil folded binary code. Okey, yang ni teknik folded binary code yang mana dia mengambil tengah-tengah. Mana zero mana kalau kita ambil gambar rajah yang ni, gambar rajah yang sama, dia mengambil zero ni sebagai label kosong dan label 4. Alright, label kosong. Bila dipanggilkan folded binary code teknik, kalau disuruh awak menjawab menggunakan folded binary code teknik, awak akan ambil ni label 0 dan label 4 tu pada point 0 ni, pada garisan 0. Sebab makna sekarang daripada situ ke bawah, daripada point garisan kosong ni ke bawah, awak akan start 1, 2, 3, kemudian bila 4 baru naik ke atas. Okay, tu beza dia. Faham perbezaan dia? Ni dia yang macam mana awak nak tentukan label tu yang perbezaan dia. Boleh? Bermakna kosong-kosong awak tu ialah pada garisan 000 dan 100 ni ialah pada ni, tetapi dia punya quantization value dia berbeza. 000 ni ialah pada negatif 0.5, 100 ni ialah pada positif 0.5. Positif 0.5. Itu dia beza dia. Boleh faham? Boleh. Naim boleh inilah table dia. Bila menggunakan folded binary code, ini ialah table dia, tapi bila dalam coding, bila 3 bit tu dipecahkan, satu untuk sign dan satu ialah pada magnitude. Bermakna yang depan ialah menunjukkan sign, bila kosong ni negatif lah. Bila satu ni ialah positif, sign positif dan sign negatif. Okay, and then belakang tu dia punya magnitude. Alright, boleh faham? Yang ni ada dan memang dalam final memang ada buat. Satu disuruh cari menggunakan folded binary code dan satu lagi menggunakan standard teknik ni. Okay, so dia ada dua teknik sini. Yang paling penting sekali macam mana you nak buat table ni. Itu je perbezaan dia. Sebab bila dah you dapat table ni, you just convert saja. Kan? Proses of converting this data ni berdasarkan kepada table ni. Okay. Itu yang nak buat table tu yang paling kritikal. Itu saja. Lain semua senang, tak ada apa. You dah tahu FS, you kena untuk dapatkan TS, data interval you kena ada FS. FF sama dengan 2 FM dan sebagainya lah. So example ni awak boleh cuba. Alright, ini adalah dynamic range, so folded binary code. So dia ada beza yang ada standard sana dengan yang ni, binary code punya dynamic range.
Vmax resolution. Bermakna sekarang awak kena peka kepada teknik apa yang disuruh. Adakah folder binary code ataupun yang satu lagi tu. Baik, coding efficiency yang ni untuk yang standard lah, bukan dua-dua pun samalah. Folded ke apa ke sama. Coding efficiency, minimum number of bit, actual number of bit. Macam mana yang dikatakan minimum number of bit dengan actual number of bit? Contoh dekat sini ni, ini contoh. Okey, contoh ni akan menunjukkan macam mana yang dikatakan minimum number of bit dengan actual number of bit. Okey, ada dia punya solution. Coding resolution ni dynamic range, efficiency. Mana efficiency? Habis dah efficiency. Minimum number of bit tu awak akan dapat yang ni 7.63 dan actual number of bit ialah number yang ni. Actual number of bit tu ialah yang ganda 3 tadi tu lah. Kalau 3 bit 8. Kalau 4 bit you akan dapat berapa? 16 8 kali 2 ganda 8 kali 2 16. Yang tu. So bermakna actual number of bit ialah 3 bit sistem awak tu. Kalau 2 ganda 3 8. So 7.63 bahagi dengan 8. Itulah dia punya minimum number of bit. Ini minimum number of bit kan. The minimum number of bit used. Alright. 7.63. Dan actual number of bit ialah 8. Dalam ni tak ada Okay. So sampai sini dulu. Ada apa soalan? Ustaz. Untuk quantization interval tu, delta V. Quantization interval, okey. Dia wajib cari apa tu dekat level V0, V1 saja ataupun sampai V itulah sampai semua. Kalau boleh semua. Sebab you nak compare pula value tu dengan, you just nak compare betul tak betul dekat table. Okay. Kan, just untuk proof. Okay, yang example 6 ni, yang ni ialah calculation cara yang macam ni. Tetapi saya nak awak convertkan, dapatkan dia punya menggunakan information yang ada ni. Saya nak awak dapatkan dia punya PCM code. Bila saya kata saya nakkan PCM code, awak kena buat yang belakang ni tadi daripada awal, table, all this table apa semua kena carilah. Boleh? Faham? Binary code folder binary. Awak boleh cuba dua-dua. Dalam kes buat latihan cuba semua. Cuba dua-dua cara. Sebabnya awak boleh faham. Adakah awak faham atau awak tak faham? Boleh? Boleh. PCM tu yang saya cakap dia yang ada dua table lah. Ya, yang ada table tu apa semua tu. Okay. Boleh? Fatihah? Boleh. Oh, Fatihah? Boleh? So, kalau awak tak ada masalah, so awak tak ada berwhatsapp dengan saya lah. Kalau awak ada masalah, sepatutnya awak berwhatsapp dengan saya lah, tanya. So kalau tak ada whatsapp dengan saya tu, kira consider awak faham lah. Dan hopefully final nanti good luck lah, itu je. Daripada saya. Okay, so kita habis kat sini. Yang ni jangan lupa tengok juga resolution macam mana dia dapat quantization error yang berdasarkan kepada resolution punya equation. Tadi kita ada ke resolution punya equation? Tak ada tak? Vmax per 2n tolak 1 ni ada ke? Tak perasan? Boleh jadi ada. Resolution ada ke tadi Vmax per 2n tolak 1? Macam tak perasan lah. Ni semua daripada buku Sepatutnya dalam rujukan ada buku rujukan. Alright. So yang mana yang disuruh cari coding efficiency ni, yang dekat sini dia tak jawab ni coding efficiency 7.63 bagi dengan 8 ni. Okay, so yang ni sangat penting.
Alright, ni adalah salah satu solution dan salah satu solution lagi ialah you nak dapatkan PCM code dia berapa. Bermakna kalau ada tambahan dekat sini F, kalau saya tambah F kat sini, okay, get write the PCM code of the above problem. Okay, dalam kes ni dia suruh gunakan a folded binary kan. Okay, dalam kes example 6 ni dia suruh guna folded binary. So awak selesaikan dengan kaedah folded binary dan awak juga diminta guna kaedah yang standard tu. Dua-dua buat. Boleh Boleh Zikri Boleh saya. Try. Okay, so sampai sini dulu. Terima kasih. Ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Ada. Okay, terima kasih. Kedatangan okey. Yang si Natasha Syahira ni tak masuk-masuk Tidak saya. Faik pun tak masuk Said pun tak masuk. Sir Zikri dah Zikri. Yang Zikri Zakir dah lah. Okey. Okey, terima kasih. Salam sejahtera. Selamat tengah hari. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Terima kasih, sir. Thank you, Doktor. Sama. Sir kenal Triple H. Sir Yang kenal wrestling, Triple H. yang wrestling tu ke? Ya sir. Kenapa? Tadi saya cakap Triple A, Triple H. Okey.